Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar kepada semua pelajar tahun 4 Jindamik? Okay, hari ini hari Khamis 19 Ogos 2021 dan kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4. Okey, untuk hari ini kita akan sambung apa yang kita dah belajar pada hari Selasa hari itu, iaitu membina karangan. Okey, pada hari Selasa kita sudah pun membina rangka karangan berdasarkan tajuk yang kita pilih. Okey, tajuk yang kita pilih ini ya, cuba baca balik ya. Okey, soalan dia adalah setiap orang mempunyai kenangan manis yang tidak dapat dilupakan. Ceritakan pengalaman manis yang pernah kamu alami. Panjang karangan kamu adalah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Okey, itu adalah soalan dia dan kita telah pun bina rangka karangan berdasarkan soalan ini. Okey, jadi sekarang ni, hari ini kita akan guna balik rangka karangan tu untuk menghasilkan satu karangan yang lengkap. Okey, jadi tanpa buang masa kita terus ke kita punya aktiviti kita. Okey, ini adalah pendahuluan. Okey, ini adalah pendahuluan yang kita telah bina pada hari Selasa. Jadi kita baca baliklah. Okey, bercuti ke Pulau Pangkor bersama keluarga pada cuti sekolah yang lalu. Itu adalah kita punya point. Jadi ini adalah ayat yang lengkap dalam satu perenggan. Ini adalah pendahuluan yang lengkap. Okey, kita akan baca dulu. Okey, pada cuti sekolah yang lalu, saya dan keluarga telah bercuti ke Pulau Pangkor. Kami berada di sana selama 3 hari 2 malam. Saya berasa amat gembira kerana ini merupakan kali pertama saya ke Pulau Pangkor. Okey, kalau pelajar perhatikan ada dua color, satu ayat warna hitam, satu warna merah. Okey, beza dia, yang warna hitam ini semua kita panggil isi yang tersurat. Maksudnya yang ada pada rangka. Yang tersurat yang kita dah tulis yang ada pada rangka. Yang warna merah ini adalah yang tersirat. Maksudnya yang tak ada dalam rangka. Maksud kita huraikan, kita tambah supaya ayat kita itu menjadi semakin cantik, semakin mantap. Okey, jadi tengok. Okey, kami berada di sana selama 3 hari 2 malam. Tak ada. Di sini cikgu masa rangka tu kita tak tulis lah. Sebab apa? Kita bila nak buat ayat ni, kita kena banyak tanya soalan. Contohlah berdasarkan poin ini kan. Bercuti ke Pulau Pangkor bersama keluarga. Okey, bercuti tu mesti akan ada persoalan. Kita bercuti tu berapa lama? Berapa lama kita bercuti? Jadi dekat rangka tak ditulis. Jadi semasa kita nak buat pendahuluan, time tu kita akan tulis. Itulah yang dipanggil isi tersirat. Jadi berada di sana selama 3 hari 2 malam. Lepas tu kita cerita apakah perasaan kita, seronok ke tak seronok. Jadi seronok. Kenapa kita rasa gembira? Sebab kali pertama pergi ke Pulau Pangkor. Mungkin first time lah. Maksud mungkin dia ni mungkin orang luar, mungkin orang Perak, mungkin dari Selangor ke, datang cuti ke Perak. Jadi kita boleh buat andaian. Okey, jadi inilah perenggan yang lengkap. Okey, ada isi tersurat, ada isi tersirat. Okey, jadi nak tambah tu pelajar kena mahir lah. Bukan mahir tambah je, kena pastikan ada kaitan dengan isi ini, rangka ini. Okey, so selesai kita punya pendahuluan. Terus kepada isi. Okey, ini isi yang pertama, maksudnya perenggan yang kedua. Ingat dah, perenggan pertama pendahuluan, perenggan kedua ini adalah isi yang pertama sekali. Alright, isi yang pertama. Kami menaiki feri ke Pulau Pangkor, menginap di Hotel Sentosa pada waktu malam. Ayah membawa kami makan di restoran terkenal di Pulau Pangkor. Itu dia punya poin yang kita bina pada hari Selasa dalam rangka tu. So sekarang kita hendak bina ayat sambil kita tambah isi-isi yang tersirat. Okey, jadi hasil dia inilah dia. So kita bacalah. Kami menaiki feri ke Pulau Pangkor. Sampai saja di Pulau Pangkor, ayah menyewa kereta dan membawa kami ke tempat penginapan, iaitu Hotel Sentosa. Selepas solat Isyak, ayah membawa kami makan di restoran terkenal di Pulau Pangkor. Okey,
Yang hitam ni inilah yang tersirat, yang tersurat, yang tersirat yang warna merah ni, yang cikgu tambah ni. Okey, sampai saja di Pulau Pangkor ni lah cikgu tambah dekat sini. Maksudnya kami menaiki feri ke Pulau Pangkor, so dia punya yang tolak ni cikgu tambah dengan ni lah, sampai saja ke Pulau Pangkor, ayah menyewa kereta dan membawa kami. Okey. Dan di sini selepas solat Isyak, di sini pada waktu malam cikgu ganti. Maksudnya cikgu boleh ganti. Maksudnya di sini rangka ni walaupun di sini pada waktu malam, tiba-tiba contohlah kamu tengah buat tu, tiba-tiba kamu rasa tak naklah malam, nak ubahlah. Okey, ubahlah selepas solat Isyak yang membawa kami, pun tak ada masalah. Maksudnya rangka ni dia panduan. Tapi bila kamu nak betul-betul nak bina karangan yang betul-betulnya, kalau rasa nak ubah, boleh ubah, tak ada masalah. Sebab rangka tu dia panduan, dia bagi kita, guide kita untuk membina karangan. Kalau kita rasa kita nak ubah, nak panjangkan lagi, ataupun kita nak buang je isi tu, kalau rasa tak nak pakai pun tak ada masalah. Nak tambah isi baru pun tak ada masalah. Yang penting kena relevan, kena logik. Itu je. Jadi di sini yang isi yang cikgu tambah inilah yang warna merah ni. Okey. Okey. So seterusnya isi yang kedua. Isi yang kedua, perenggan yang ketiga. Okey, kami berkelah di tepi pantai. Saya dan adik membina istana pasir. Kami bermandi bandar sambil bermain bola. Okey, ini isi yang ini rangka karangan. So ini adalah karangan yang lengkap. Okey. Hari seterusnya. Okey, cikgu tambah di sini. Hari seterusnya kami sekeluarga berkelah di tepi pantai. Saya dan adik membina istana pasir yang besar dan cantik. Kami juga bermandi bandar sambil bermain bola. Ibu dan ayah mengawasi kami sepanjang berada di pantai. Jadi apakah isi tersurat yang cikgu tambah? Ini dia. Hari seterusnya yang besar ni semua dan juga ini. Maksudnya okey, kami berkelah di tepi pantai ini yang tersurat. Okey, maksudnya hari seterusnya, maksudnya keesokan harinya. Okey, saya dan adik membina istana pasir. Jadi cikgu tambahlah istana pasir yang besar dan cantik. Nak bagi ayat itu lebih cantik, lebih sedap dibaca. Lepas tu okey, ibu dan ayah mengawasi kami sepanjang berada di pantai. Cikgu tambah lagi satu ayat di sini. Yalah, kita fikir secara logik lah kan. Dah adik dengan macam kita dengan adik, jadi takkanlah ibu dan ayah tak ada kat situ. Mestilah ibu dan ayah mengawasi semasa kita tengah bermain di tepi pantai. Okay, jadi itu ada poin yang kita boleh tambah. Okay. So isi yang seterusnya, isi yang ketiga, perenggan yang keempat. Kami melakukan aktiviti selam snorkel ataupun snorkeling kalau bahasa Inggerisnya. Kami dapat melihat hidupan laut dengan jelas. Okey, itu dia punya rangka. Jadi isi yang lengkap. Kami juga melakukan aktiviti selam snorkel. Kami dapat melihat hidupan laut seperti ikan dan batu karang dengan jelas. Selesai saja aktiviti tersebut, kami singgah di kedai cenderamata untuk membeli cenderamata untuk dibawa pulang. Okey. Jadi yang warna merah ini seperti yang cikgu terangkanlah, isi yang tersurat. Yang tersirat ini sahaja. Okey, kami dapat melihat hidupan laut. Di sini contohlah, contoh. Okey, hidupan laut cikgu tambah je contoh. Okay, kalau kita sebut je hidupan laut macam tak cantik, mestilah nak ada contoh kan. So tambah contoh seperti ikan dan batu karang. Kalau contoh tu kau boleh, tak perlulah banyak, dua tu pun dah okey sebenarnya. Sebab kita tak nak, kalau banyak nanti takut tersilap bagi contoh. Okey, selesai saja aktiviti, kami singgah ke kedai di kedai cenderamata. Yang ini pun isi yang tersurat. Maksudnya kita fikir secara logik lah. Kalau kita nak tambah di sini pun, kalau tak nak tulis pun tak ada masalah, boleh je. Tapi kita nak markah yang lebih. Jadi nak markah yang lebih, kita kena tambahlah sedikit ayat supaya bila pemeriksa baca tu dia akan rasa okey, seronok je dia baca. Macam tu. Okey, selesai. Dan akhir sekali penutup
maksudnya perenggan yang kelima. Mengemas barang untuk berangkat pulang pada keesokan pagi. Pengalaman ini sangat indah bagi saya. Okey, itu rangka dia. Jadi ayat yang lengkap adalah setelah penat berjalan, kami pulang ke hotel untuk berehat dan mengemas barang-barang untuk berangkat pulang pada keesokan pagi. Pengalaman bercuti bersama keluarga di pulau ini sangat indah bagi saya. Okey, jadi inilah penutup yang lengkap berdasarkan rangka ini. Ingatlah, merah ini isi tersurat ke tersirat. Yang merah ini isi yang tersirat yang tak ada di sini, tapi kita tambah. Ini pun sama, kita tambah. Yang warna hitam ini yang ada pada rangka. Ingat setiap poin itu kita kena ada huraian, dan inilah dia punya huraian dia. Dan kalau boleh ada contoh, kita buat contoh seperti inilah contoh dia ni, ikan dan batu karang ni contoh. Okey, jadi selesailah kita punya karangan. Jadi hasil dia akan menjadi macam ini. Ini adalah hasil karangan yang sudah lengkap. 1, 2, 3, 4, 5. 5 perenggan. 5 perenggan, 1 pendahuluan, 1 penutup, 3 isi. So, total dia 5 perenggan. Bilangan perenggan bergantung kepada isilah. Kalau kamu buat 4 isi, dia akan ada 6 perenggan. Okey ya. Jadi kita akan baca lagi sekali secara imbas, secara ringkas kita punya hasil karangan yang dah lengkap. Okey ya. Pada cuti sekolah yang lalu, saya dan keluarga telah bercuti ke Pulau Pangkor. Kami berada di sana selama 3 hari 2 malam. Saya berasa amat gembira kerana ini merupakan kali pertama saya ke Pulau Pangkor. Kami menaiki feri ke Pulau Pangkor. Sampai saja di Pulau Pangkor, ayah menyewa kereta dan membawa kami ke tempat penginapan, iaitu Hotel Sentosa. Selepas solat Isyak, ayah membawa kami makan di restoran terkenal di Pulau Pangkor. Hari seterusnya, kami sekeluarga berkelah di tepi pantai. Saya dan adik membina istana pasir yang besar dan cantik. Kami juga bermandi manda sambil bermain bola. Ibu dan ayah mengawasi kami sepanjang berada di pantai. Kami juga melakukan aktiviti selam snorkel. Kami dapat melihat hidupan laut seperti ikan dan batu karang dengan jelas. Selesai saja aktiviti tersebut, kami singgah di kedai cenderamata untuk membeli cenderamata untuk dibawa pulang. Setelah penat berjalan, kami pulang ke hotel untuk berehat dan mengemas barang-barang untuk berangkat pulang pada keesokan pagi. Pengalaman bercuti bersama keluarga di pulau ini sangat indah bagi saya. Jadi semua sekali 166 patah perkataan. Ini jangan lupa, bagai C ni kamu kena tulis ini. Ini sebagai panduan kamu supaya kamu tidak lebih 180 dan tidak kurang 80 patah perkataan. Okey, jadi inilah contoh karangan yang lengkap, 5 perenggan berdasarkan rangka karangan yang telah kita bina. Okey, bila kamu tengok, nampaklah dia punya warna ni, yang hitam inilah rangka karangan yang asal yang kita dah bina. Yang warna merah ini adalah isi surat yang tak ada dalam rangka, kita tambah, kita huraikan supaya perenggan kita tu kemas dan cantik. Dan bila kita baca, ayat kita tu menarik. Bila menarik, markah pun cantik lah. Okay, jadi untuk tugasan minggu ini, kamu kena salin balik ini, semua 5 perenggan ini salin balik dalam buku penulisan, buku tulis penulisan ataupun buku tulis karangan. Rangka kamu dah buat pada hari Selasa. Sekarang kamu tulis karangan yang lengkap. Salin je, semua dah ada kat sini. Salin betul-betul, pastikan salin tu ikut apa yang cikgu dah buat. Tak nak ada kesalahan titik ke, ejaan ke, huruf besar huruf kecil ke, itu tak nak. Dah salin tu pastikan betul lah. Dan kalau boleh, setiap perenggan ni tolong selang satu baris setiap perenggan. Bukannya setiap ni tahu, ini tak apalah, ini satu baris pun dah okey. Tapi perenggan pastikan selang satu baris supaya kemas. Okey, tulis dalam buku
tulis karangan. Okey, bila dah selesai tulis, kali ni cikgu nak minta kamu ambil gambar. Okey, buku tu dah siap, dah tulis jelas, ambil gambar. Bila ambil gambar tu, tolong ambil gambar dengan jelas, tak nak kabur-kabur. Bila kabur susah cikgu nak tengok. Boleh dah ambil gambar, hantar dekat mana? Dekat Google Drive, dekat cikgu punya link tu, dekat my link tu, tempat kamu isi kehadiran dan juga penghantaran tugasan. Boleh sebab cikgu nak simpan sebagai evidence, bukti kamu sudah buat tugasan. Kamu hantar, adalah markah untuk kamu punya penilaian. Okey, tak apa, untuk bahagian sini cikgu akan ulang balik pada minggu hadapan dah, sebab cikgu kena tekankan bahagian penulisan. Untuk bahagian A, tata bahasa overall kamu okey, tak ada masalah, boleh katakan 80% tu boleh lulus. Tapi karangan setakat ni yang betul-betul boleh lulus dalam 10 orang je daripada 28. So agak kritikal lah. Okey, jadi cikgu rasa untuk hari ni sampai di sini saja. Ingat tugasan ni salin dalam buku, lepas tu ambil gambar hantar ke Google Drive. Okey, tugasan ni kamu boleh selesaikan dalam tempoh 1 minggu lah. Tak settle hari ni, esok lusa boleh buat, tak ada masalah. Bukannya kamu boleh settlekan hari ni, lagi bagus lah. Kalau tak boleh, esok lusa pun tak ada masalah. Tak perlu nak rushing sangat. Okey, so cikgu rasa sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang pada hari Selasa depan. Okey, insyaAllah. Jadi terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan sepanjang proses PDPR ini Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.